Persediaan hadapi fenomena garis badai antara fokus laporan dari Labuan. Bersama Harjay Jack untuk perinciannya. Silakan. Ketika ini Labuan mengalami bilangan hari panas yang lebih banyak berbanding hujan berikutan monsun barat daya. Namun, ribu petir dan angin kencang juga kerap berlaku jika hujan berterusan boleh membawa kepada fenomena garis badai. Garis badai kerap dilihat semasa monsun barat daya, lebih kerap berlaku menjelang subuh dan awal pagi. Fenomena garis badai ini akibat daripada penumpuan angin dah. Dia akan membawa beserta sekali hujan lebat beserta dengan angin kencang dan juga ribut petir lah. Tempoh dia boleh mencapai sehingga beberapa jam lah, tempoh hayat dia lah. Banjir kilat boleh berlaku lah. Namun begitu jelasnya ia adalah fenomena biasa. Met Malaysia akan mengeluarkan amaran ribut petir 3 hari lebih awal jika tanda-tanda ribut tropika di Laut Cina Selatan atau Pasifik Barat dikesan. Di Malaysia, fenomena garis badai berlaku di pantai barat Semenanjung, utara Sarawak dan pantai barat Sabah. Tempiasnya juga boleh dirasai sehingga ke pulau ini. Justeru penduduk setempat dinasihat lebih berwaspada dengan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia khususnya di wilayah ini. 57 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib setahun untuk program pembangunan asnaf termasuk pendidikan di wilayah ini. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Datuk Muhammad Nizam Yahya berkata peruntukan itu meliputi memperkasa institusi pendidikan di bawah Mawib dan juga Institut Kemahiran Baitul Mal Mawib. Selain itu, kursus dan latihan dianjurkan berdasarkan minat dan keperluan industri semasa berkaitan kemahiran TVET. Bagaimana Mawib boleh menyokong hasrat kerajaan untuk memperkasakan TVET ini ialah salah satu program yang Mawib laksanakan sekarang ini ialah kita namakan sebagai Train and Place, di mana anak-anak asnaf kita tengok dia punya kecenderungan, kita tengok minat dia. Kalau dia minat oil and gas, kita akan beri dan taja dia mengikuti kursus oil and gas. Kalau dia minat dalam bentuk drone, kita bagi dalam bentuk drone. Jelasnya anak asnaf yang berminat diharap merebut peluang kemudahan ini demi masa depan yang lebih baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Mawib Ziarah Cakna di Labuan. Sementara itu, lebih 150 anak asnaf telah berjaya mendapat pekerjaan selepas menceburi bidang pendidikan TVET yang dianjurkan Mawib. Menurut Datuk Muhammad Nizam, Mawib telah memperkenalkan 10 kursus latihan kemahiran kepada anak asnaf sejak 2021 sehingga kini. Kita mensyaratkan kepada agensi yang kita bekerjasama dan rakan strategik Mawib itu perlu menyediakan peluang kerjaya kepada para pelajar sebaik menamatkan tempoh pengajian. Itu memang syarat utama kita. Kursus latihan itu dikelolakan oleh syarikat dan akademi yang dibiayai sepenuhnya oleh pihak Mawib. Aspek keselamatan makanan menjadi perhatian Kementerian Kesihatan demi kesihatan dan kesejahteraan warga di Labuan. Usaha dipergiat khusus melibatkan kawal selia keselamatan yang memerlukan pendekatan dinamik dan sentiasa beradaptasi agar selaras keadaan semasa. Untuk itu bertemakan Food Safety, Prepare for the Unexpected, sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2024 julung kali diadakan di sini bagi mengukuh hasrat itu. Program dirasmikan Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia Teknologis Norani Eksan. Beliau turut meraihkan penubuhan Kompleks Ujana Kewangan sebagai hub premis bersih dan selamat BEST. Sebanyak 16 premis di kompleks itu menerima pengiktirafan BEST menjadikan keseluruhannya 53 premis di Labuan. Program sama turut menyampaikan kelulusan penyenaraian Home-Based Food Kementerian Kesihatan Malaysia kepada 16 pengusaha makanan sediaan di rumah di sini. Ini merupakan salah satu pengiktirafan dan yang terbaik juga merupakan tambah nilai bagi semua peniaga yang ada di sini. Mereka ada tambah nilai dan kepercayaan orang ramai akan lebih tertumpu dan secara tidak langsung akan menaikkan kadar perniagaan mereka. Banggalah dapat sijil home base
sebab ia diiktiraf oleh KKM. Saya mengharapkan sahabat-sahabat saya yang di luar lagi berusaha gigih untuk dapatkan benda-benda macam ni sebab ia menaikkan taraf kehidupan kita, ekonomi kita. Dengan itu, sekian paparan dari Labuan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Harjay langsung dari Labuan.